Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ulang kaji tutorial bab 13 Teknologi Genetik KSSM Biologi tingkatan 5. Okey, jadi hari ini pelajar akan fokus kepada 13.1 Kejuruteraan Genetik Siri 1 bersama dengan saya Cikgu Mazura. Okey, baiklah. Apakah objektif pembelajaran pelajar pada hari ini? Jadi yang pertama, objektif pelajar yang pertama ialah boleh menghuraikan maksud kejuruteraan genetik. Kedua, menghuraikan maksud organisma terubah-suai genetik atau kita panggil sebagai GMO. Okay. Jadi objektif pembelajaran yang kedua pula boleh menerangkan aplikasi kejuruteraan genetik dalam penghasilan organisma terubah-suai genetik atau kita panggil sebagai GMO. Dan yang kedua, makanan terubah-suai genetik GMF. Okey, baiklah pelajar, mari kita ulang kaji maksud yang pertama. Okey, so terangkan maksud kejuruteraan genetik. Jadi cikgu akan berkongsi tips pada hari ini, iaitu yang pertama, pelajar kena cari dulu apakah kata tugas soalan. Okey, kata tugas soalan. Okey, di mana kata tugas bagi soalan ini ialah terangkan. Okey, kedua kita cari keyword. Apakah keyword bagi soalan ini? Jadi keyword dia ialah kejuruteraan genetik. Jadi di sini bila kita sebut terangkan, maka pelajar akan beri 2 poin. Okey, so apakah poin yang pertama? Pelajar boleh menyatakan maksud kejuruteraan genetik dengan baik. Itu maksud dia ialah teknik manipulasi gen untuk mengubah suai genetik suatu organisma bagi membentuk kombinasi gen yang baru. Jadi di sini pelajar, kalau pelajar lihat, okay, ada 2 poin yang penting yang perlu pelajar nyatakan dalam markah yang pertama, iaitu pelajar ada menyebut tentang teknik manipulasi gen. Yang kedua, pelajar ada menulis tentang membentuk kombinasi gen. Okey, baiklah, mari kita lihat poin yang kedua. Okey, kejuruteraan genetik melibatkan pemindahan segmen DNA daripada satu organisma ke dalam organisma yang lain melalui teknologi DNA recombinant. Jadi di sini untuk poin yang kedua, kalau pelajar lihat ada beberapa perkataan penting yang perlu pelajar tulis. Yang pertama ialah ada perkataan pemindahan segmen DNA. Okey, yang kedua ada menulis tentang teknologi DNA recombinant. Jadi inilah sebenarnya pelajar boleh menerangkan maksud kejuruteraan genetik dengan baik. Okey, baiklah pelajar, mari kita sambung. Kita lihat pula contoh-contoh teknologi DNA recombinant dalam kejuruteraan genetik. Jadi kan di sini kita lihat ada 3. Yang pertama ialah organisma terubah suai genetik atau kita panggil sebagai GMO. Okey, yang kedua kita ada makanan terubah suai genetik GMF. Okey, dan yang ketiga kita ada penghasilan insulin. Jadi untuk siri 1 bersama saya pada hari ini, pelajar akan fokus kepada GMO dan GMF sahaja. Okey, kita lihat soalan yang berikutnya. Apakah maksud organisma transgenetik? Okey, tadi kita lihat kita perlu menyatakan maksud tentang kejuruteraan genetik. Tak ada pun maksud tentang organisma transgenetik. Jadi apakah sebenarnya organisma transgenetik ini? Okey, jadi kita lihat dia punya keyword. Keyword dia ialah GMO. So, apa itu GMO? Dia adalah organisma yang mengandungi DNA recombinant. Okey, melalui teknologi DNA recombinant ini, kombinasi gen yang baru dihasilkan dalam suatu organisma genetik. Jadi GMO ni adalah aplikasi daripada teknik kejuruteraan genetik. Jadi sebenarnya hasil daripada proses GMO ni lah kita dapat organisma transgenetik. Jadi kita nak tulis maksud dia apa? Okey, kita akan tulis jawapan dia. Dia adalah merujuk kepada organisma yang membawa DNA recombinant, iaitu organisma yang mempunyai DNA recombinant ataupun membawa gen asing dalam semua sel dia. So inilah maksud organisma transgenetik. Okey, kita lihat pula contoh soalan objektif. Okey, kita lihat soalan dia. Antara yang berikut, manakah merupakan ciri-ciri makanan terubah suai genetik GMF? Okey, jadi pilihan jawapan yang pertama, hasil yang lebih banyak. Kedua, rintangan yang lebih kuat terhadap perosak. Yang ketiga, toleransi yang lebih lemah terhadap herbicide. Dan yang keempat, masa pematangan yang lebih lama. Jadi kita ada pilihan jawapan, so kita kena pilih lah kan. Okey, jadi di sini pelajar boleh rujuk buku teks. Okey, kita ada ciri-ciri makanan terubah suai genetik. Jadi di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berdasarkan ciri-ciri makanan terubah suai ini, yang mana paling tepat pilihan jawapan dia? Ya, pilihan dia ialah jawapan
A, iaitu apa dia? Yang pertama ialah jawapan yang betul di sini ialah kalau kita lihat, okey, jawapan dia yang pertama iaitu hasil yang lebih banyak. Okey. Okey, GMF ini boleh menghasilkan makanan yang lebih banyak. Kedua, okey, rintangan yang lebih kuat terhadap perosak. Jadi pilihan jawapan yang tepat ialah 1 dan 2 iaitu A. Kenapa bukan 3 dan 4? Okey, 3 dia kata toleransi yang lebih lemah. Dia sepatutnya toleransi yang lebih kuat terhadap herbicide. Dan yang keempat ialah masa pematangan yang lebih singkat. Itulah sebenarnya ciri-ciri makanan terubah sesuai genetik atau kita panggil sebagai GMF. Okey, mari kita lihat soalan yang lebih sukar pelajar. Kita lihat contoh soalan esei pula. Sebab biasanya dalam bab 13 ni cikgu faham kebanyakan kita perlu membentang. Jadi bagus sebenarnya kita membentang tentang GMF dan GMO. Tapi mari kita lihat hari ni contoh soalan esei dia. Okey, soalan dia. Okay, ini adalah pernyataan. Biasalah kita akan bagi pernyataan kan. Okay. So, organisma terubah sesuai secara genetik merupakan satu aplikasi yang digunakan secara meluas untuk menghasilkan makanan terubah sesuai genetik. Okay, jadi berdasarkan pengetahuan biologi anda, bincangkan kebaikan dan keburukan penggunaan organisma terubah sesuai secara genetik dalam industri pertanian. Jadi berapa jumlah markah dia? 10 markah. Okay, kita beri perhatian, attention. Tips dia. So, tips dia ada 2. Pertama, kita cari dulu kata tugas soalan. So, apa kata tugas soalan kita untuk soalan esei ini ialah bincangkan. So, di mana perkataan bincangkan itu ada di bawah ini. Okey, bincangkan. Okey, so apakah keyword dia? Tips dia kita kena cari keyword. So, keyword dia adalah kita kena bincangkan tentang GMO kan. So, di sini kita perlu bincangkan apa? Kebaikan dan keburukan. Jadi macam mana kita nak bagi markah sebab markah ada 10. So pelajar boleh bagikan 6 markah iaitu 6 poin untuk kebaikan dan 4 lagi poin untuk keburukan. Jadi jelas kan? Jadi mari kita lihat contoh jawapan. Okey, ini adalah contoh jawapan pelajar yang agak kurang tepat. Sebab apa? Kita lihat jawapan pelajar yang pertama. Okey, pelajar ini menyatakan kebaikannya memperbaiki keadaan semula jadi. Jadi jawapan pelajar ini terlalu umum. Okey, kita lihat pula jawapan keburukannya. Masalah kesihatan yang semakin serius. Kerisauan terhadap alam sekitar. Jadi pelajar beri jawapan terlalu umum jadi tak memberi maksud kepada jawapan. Okey, kita lihat contoh jawapan pelajar yang kedua ini pula. Lagi sangat kita kata tidak jelas. Di mana kita lihat faedah dia, dia kata faedah kepada alam sekitar. Apa faedah dia? Pelajar kena nyatakan dengan lebih jelas. Kedua, kebaikan dia kata faedah kepada perubatan. Jadi terlalu umum. Keburukan dia kata etika. Etika apa? Pelajar kena jelaskan dengan lebih tepat. Dan yang kedua, nilai kesihatan yang berkurang. Jadi jawapan ini dikatakan kurang tepat lah. Jadi mari kita lihat contoh jawapan yang lebih tepat. Okey, jadi ini adalah contoh jawapan. Okey, kita lihat dulu contoh jawapan untuk kebaikan. Jadi sebab 6 markah, cikgu bagi 6 poin lah. Kita lihat yang pertama dahulu. Okey, so yang pertama dahulu A1 cikgu letak di sini. Okey, apakah kebaikan yang pertama? Pelajar boleh rujuk buku teks dan perlu kita kata manipulasi jawapan dengan lebih baik lah. So dia mempunyai rintangan yang lebih besar terhadap perosak. Maksudnya mempunyai rintangan yang lebih baik. Okey, kedua peningkatan nilai makanan. Okey, iaitu ataupun pelajar boleh tulis meningkatkan kandungan nutrisi makanan. Okey, poin yang ketiga, kebaikan yang ketiga, mengurangkan pembaziran dan kos penghasilan makanan menjadi lebih murah. Okey, poin yang keempat, pertambahan hasil pertanian sebab kos lebih murah kan. Okey, jadi poin yang kelima, kita boleh menyingkirkan ciri penyebab alergik dalam makanan. Sebab kita dah, kita kata manipulasi gen, so kita boleh buang penyebab alergik dalam makanan tersebut dengan menghasilkan kombinasi gen yang baru. Okey, so apa kebaikan yang keenam? Peningkatan perisa dan juga tekstur makanan. Okey, baiklah, ini adalah 6 kebaikan. Okay, kita lihat juga keburukan. Jawapan dia lebih, kita kata lebih fokus kan. Kita lihat apakah keburukan dia yang pertama. Cikgu letak B. B1 ialah kesihatan manusia dan kandungan genetik mungkin terjejar. Jadi kita fokus kat sini ialah kandungan genetik. Okay. B kedua, keburukan yang kedua. Gen yang dimasukkan ke dalam GMF kemungkinan dipindahkan kepada manusia. Contohnya, kita mungkin mendapat gen rintang antibiotik. Okay. So, keburukan yang ketiga ialah ancaman terhadap persekitaran dan keburukan yang keempat ialah spesies semula jadi akan terancam sebab kita mula menghasilkan spesies yang mempunyai kombinasi gen yang baru. Okey, ini adalah contoh soalan esei yang pertama. Okay, kita lihat pula contoh. Okey, so sorry, ini adalah 6 markah lah. So 6 markah untuk kebaikan dan 4 markah untuk keburukan. Jadi mari kita lihat contoh soalan esei yang kedua.
Okey, cuba pelajar lihat soalan ini. Nampak sama kan? Tapi tak serupa. Okey, apakah perbezaan soalan ini? Kita lihat pernyataan dia dahulu. Okey, organisma terubah suai secara genetik merupakan salah satu aplikasi yang digunakan secara luas untuk menghasilkan makanan terubah suai genetik. Okey, jadi soalan dia, berdasarkan pengetahuan biologi anda, bincangkan kebaikan dengan contoh yang sesuai bagi pengguna organisma terubah suai secara genetik dalam industri makanan dan pertanian. Jumlah markah masih 10. Okey. So, di sini kita kena tengok tips tadi. So, tips yang cikgu kongsikan ada 2 kan. Pertama, kita kena tengok dulu kata tugas soalan. Kata tugas masih sama iaitu bincangkan. Okey, tapi apakah dia punya keyword? Keyword dia ialah dia minta kebaikan dan juga contoh. Tadi soalan yang kita lihat sebelum ni dia minta kebaikan dan keburukan. Jadi di sini dia up sikit soalan. Okey, dia minta kebaikan dengan contoh. Jadi di sini pelajar bukan sahaja perlu mengingati kebaikan GMO. Pelajar kena juga boleh memberikan contoh-contoh yang sesuai. Jadi macam mana pembahagian markah kita? Okey, so kita bagilah 5 markah untuk kebaikan dan 5 contoh untuk kebaikan. Okey, jadi di sini cikgu suggest dan sebaiknya pelajar jangan asingkan kebaikan dengan contoh. Maksud jangan asingkan kebaikan dengan contoh macam mana? Mari kita lihat contoh jawapannya. Okey, so di sini itulah contoh jawapan dia. Kita lihat. Okey, jawapan ni ialah dia akan bagi kebaikan dengan contoh sekali. So, kebaikan yang pertama ialah mempunyai daya rintangan yang lebih besar terhadap perosak. So, contoh dia ialah gen daripada bakteria Bacillus dimasukkan ke dalam gen jagung untuk mempertingkatkan kerintangan jagung terhadap serangan serangga. Jadi pelajar kena banyak membaca lah sebab kita nak bagi contoh kan. Okay, so kita tengok pula kebaikan yang kedua dengan contoh dia. So kebaikan yang kedua ialah dia boleh meningkatkan nilai makanan, meningkatkan kandungan nutrisi tanaman. Jadi apa contoh dia? Contoh dia ialah beras GMO mengandungi lebih vitamin A dan dapat mengatasi malnutrisi di negara dunia ketiga. Jadi kita lihat pula kebaikan yang ketiga, mengurangkan pembaziran dan kos penghasilan makanan jadi lebih murah. Okey, contoh dia ialah tomato GMO boleh disimpan lebih lama dan dipaskan untuk jangka masa yang lebih lama. Jadi sebenarnya pelajar di sini kan, ni cikgu kurungkan maksudnya tak penting lah. Cuma kita nak lebih tahu kenapakah dia lebih orang kata boleh disimpan lebih lama kerana gen yang menyebabkan pelembutan tomato kita dah singkirkan. Okey, jadi mari kita lihat pula kebaikan yang keempat, pertambahan hasil pertanian. Okey, contoh dia ialah kentang GMO memberi hasil tahunan yang lebih tinggi berbanding kentang biasa. Maksudnya dia boleh hasilkan dengan lebih banyak lah. Okey, so kita lihat kebaikan yang kelima iaitu penyingkiran ciri penyebab alergik dalam makanan. Jadi apa contoh dia? Contohnya ada je dalam buku teks iaitu putih susu lembu GMO di mana dia tidak mengandungi beta-lactolobulin iaitu sejenis protein yang menyebabkan alergik pada kanak-kanak. Jadi di sini kalau pelajar lihat kebanyakan kebaikannya hampir sama dengan jawapan yang tadi, cuma kita tambah dia punya contoh sahaja. Jadi jelas kan? Okey, mari kita lihat jumlah markah dia ialah 10 markah. Bila pelajar boleh nyatakan 5 kebaikan, 5 contoh dengan tepat, pelajar boleh dapat 10 markah. Okey, baiklah. Mari kita lihat soalan kebat. Sedikit soalan kebat. Okey, nampak sama juga kan? Okey, tapi kita lihat apakah contoh soalannya. Okey. So di sini ada pernyataan seperti biasa, makanan terubah suai genetik GMF adalah makanan yang dihasilkan daripada organisma yang telah diubah suai kandungan DNA dengan menggunakan kaedah kejuruteraan genetik di mana ianya tidak sama dengan kaedah pembiakan kacukan yang dihasilkan secara tradisional. Jadi kita lihat soalan, dia minta kita bincangkan makanan terubah suai GMF berdasarkan isu-isu berikut. Dia guna istilah isu. Jadi di situ akibatnya. So apa isu dia? Yang pertama ialah dia minta pelajar sebab-sebab kenapa orang memilih makanan GMF ini. Okey? Kedua, dia minta apakah kelemahan dalam penghasilan makanan ini. Jadi apakah sebenarnya dia punya keyword soalan ini? Keyword dia masih GMF. Iaitu tapi di sini dia minta kita sebenarnya sebab-sebab orang memilih dia itu sebenarnya adalah kebaikan GMF. Jadi sama tak macam soalan tadi? Sama point dia. Cuma dikebatkan sikit, dia menggunakan perkataan isu-isu kenapa kita kena pilih makanan ini. Okey. Kedua, jadi direct lah. Iaitu dia minta kelemahan. Okey, jadi kelemahan dia ialah keburukan GMF lah. Jadi di 10 markah sama macam tadi. Pelajar boleh bagi 6 kebaikan sebab biasanya kebaikan lebih banyak kan. So kita bagi 6 kebaikan dan kita bagi 4 keburukan. Jadi mari kita lihat. Okey, apakah contoh jawapan? Jadi kalau pelajar lihat,
Jawapan dia hampir sama dengan soalan esei yang pertama tadi, iaitu yang pertama, kenapa? Kita kena nyatakanlah dulu kenapa orang memilih makanan terbebas JMF ini. Pertama, kerana dia mempunyai perisa dan tekstur makanan yang lebih baik. Sebab dia lebih kepada JMF, iaitu makanan. So, kita ambillah kebaikan yang sesuai dengan JMF. Okey, so biasa makanan ini perisa tekstur dia lebih baik. Okey, kedua, peningkatan nilai makanan, meningkatkan kandungan nutrisi makanan. Okey, ketiga, dapat mengurangkan pembaziran dan harga makanan lebih murah serta mudah didapatilah. Jadi dia rujuk kepada makanan juga jawapan dia kan. Okey, P yang keempat, kebaikan yang keempat ialah pertambahan hasil pertanian. Okey, P yang kelima, dapat mengurangkan masalah serangga dalam penanaman tumbuhan, iaitu di mana kita boleh juga menulis jawapan mempunyai daya rintangan yang lebih tinggi terhadap perosak. Dan yang terakhir sekali, dia mengurangkan penggunaan pestisida sebab dia rintang kan. Okey, jadi kita ada berapa kita bagi di sini? 6 kebaikan. Sebab apa orang memilih. Okey, jadi kita bagi pula di sini untuk dapat 6 markah lah. Jadi kita lihat pula contoh kelemahan dia. Jadi kelemahan cikgu cakap tadi kita bagi berapa? Kita bagi 4. So cikgu letak K lah dekat sini. K1, kelemahan yang pertama, spesies semula jadi terancam. Okey, kelemahan yang kedua, kesihatan manusia dan kandungan genetik mungkin terjejas. K yang ketiga, genetik yang dimasukkan ke dalam JMF kemungkinan dipindahkan kepada manusia. Contohnya gen rintang antibiotik. Dan K yang keempat, masalah etika seperti mengandungi gen dari organisma yang dihalang atas sebab agama, kesihatan dan sebagainya. Jadi jawapan etika ni lebih tepat kan? Kita kena bagi tahulah okey, kenapa. Jadi di sini ialah berapa jumlah markah dia? 4. Jadi kita dah tengok kan 3 soalan tadi. Okey, jadi kita tengoklah, kita refleksi ke diri kita. Okey, pertama, boleh tak pelajar menyatakan maksud kejuruteraan genetik GMO dan GMF? Kalau boleh kita tanda tik. Okey, kedua, boleh tak pelajar menyatakan contoh GMO? Kalau boleh kita tanda tik. Okey, boleh tak pelajar menyatakan ciri-ciri GMF? Ada berapa tadi? Ada 5 kan? Kalau boleh pelajar tanda tik. Okey, boleh tak pelajar menyenaraikan kebaikan dan keburukan GMO dan GMF? Kalau boleh kita tanda tik. Okey, jadi di sini ada berapa refleksi ke diri kita? Ada 4. Okey, jadi kita sekian. Okey, pembelajaran kita ulang kaji tutorial bersama Cikgu Mazura. Kita jumpa dalam siri kedua. Terima kasih. Kamsahamnida. Assalamualaikum.